Salam sejahtera. Apa yang sudah jadi dengan Azmin Ali? Adakah beliau akan dipecat daripada Parti Bersatu? Ataukah beliau akan keluar sendiri daripada Parti Bersatu? Bukan calang-calang, Azmin Ali dimalukan kali ini dalam Parti Bersatu. Apabila salah seorang pemimpin besar daripada Parti Bersatu membuat pengesahan dan pendedahan, kononnya video panas Azmin Ali adalah tulen. Menjadi tanda tanya ialah macam mana kawan rapat ataupun rakan seperjuangan parti boleh memalukan Azmin Ali. Kalau semasa Azmin Ali bersama dalam Pakatan Harapan, meskipun video panas yang membabitkan Azmin Ali seringkali diputar-putar oleh pembenci Pakatan Harapan pada waktu itu, tapi tidak pernahlah kita dengar ada ahli daripada Pakatan Harapan yang memalukan Azmin Ali. Tidak pernah kita nampak Azmin Ali dikecil-kecilkan dalam parti itu. Tapi, apakan daya? Azmin Ali meninggalkan partinya, yaitu PKR, semata-mata untuk mahu mengejar impian beliau. Tapi itulah kata pepatah Melayu, yang dikejar tak dapat, yang digendong pula berciciran. Kesian kepada Azmin Ali. Dan sekarang ini menjadi tanda tanya besar lagi ialah, adakah Azmin Ali akan menyaman pemimpin bersatu yang mengungkit semula isu video panas yang telah pun lama didiamkan itu? Kalau betul-betul Azmin Ali mahu mengungkit isu itu, dia mungkin boleh menyaman Wan Saiful. Sebelum itu izinkan dulu saya kongsikan kepada Anda semua, ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi bertindak dengan seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh dari semua jenis penyakit. Penyakit berakar dalam tubuh badan kita sengsara dan tidak sembuh daripada penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana, dan seimbang oleh kerana terapi imun ini, kita sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita lah yang bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, agak-agaknya lah kan apa nasib Azmin Ali selepas ini? Adakah Azmin Ali akan mendapat belas ehsan lagi daripada para pengundinya atau daripada parti lain? Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Anwar Ibrahim bagi tamparan padu maut kepada semua pencuri-pencuri duit rakyat, pencuri duit kerajaan, menteri-menteri, bekas-bekas menteri, dan semualah yang mencuri duit kerajaan, yang mencuri duit rakyat. Aku gembiralah apabila Anwar Ibrahim mengatakan perkara ini. Secara pribadilah kan, kita sepatutnya menyokong apa yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim. Kita bukan taksub dengan Anwar Ibrahim. Jauh sekali jadi walanun. Taklah. Tapi kebanyakan kali Anwar Ibrahim memberikan kata-kata yang benar dan perlu kita sokong. Anwar Ibrahim kata, mereka sendiri pernah jadi pemimpin yang kaya, membolot projek besar, tetapi tetap marah pada orang lain. Saudara, siapa yang dapat menafikan sejak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, siapa yang berani menafikan bahawa SPRM makin hebat? Bukan kerana arahan Anwar, tapi kerana SPRM sudah bergerak bebas. Tiada lagi yang menggari SPRM. Tiada lagi yang mengikat SPRM. Apabila SPRM sudah bertindak bebas, tidak lagi digari atau terpaksa ikut arahan orang, akhirnya SPRM bertindak bebas, dia pun tangkap, serbu, bongkar siapa saja yang ada laporan. Lihat sajalah sekarang. Kalau dulu kita nampak hanya bilis-bilis kecil yang ditangkap, disiasat.
Case-case project kecil 1.000, 2.000, 10.000, 100.000. Tapi sekarang jangankan project 100.000, berpuluh dan beratus bilion pun dibuka oleh SPRM. Bahkan baru sekarang ketika Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, orang-orang kaya, tokoh maha besar kaya di Malaysia, Allahyarham Tun Daim Zainuddin, Tun Mahathir Mohamad, seorang lagi sekarang sedang dalam dakwaan. Ramailah orang-orang kaya sekarang yang sudah mula ketakutan, tak boleh lagi hidup senang kerana dibongkar kekayaan tersembunyi mereka. Benarkah Mahathir punya kekayaan luar biasa? Entahlah. Kita tunggu siasatan SPRM. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini adalah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi kuat dan seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit. Apabila itu berlaku, penyakit berakar di dalam tubuh badan kita, berkembang di dalam tubuh badan kita dan bersarang di dalam tubuh badan kita karena imun badan kita tidak lagi bertindak kuat, seimbang dan bijaksana. Tetapi apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana, diajar oleh terapi imun Transfer Factor for Life ini, dididik oleh Transfer Factor ini dan diseimbangkan oleh Transfer Factor ini, imun badan kita jadi kuat, bijaksana, dan seimbang. Apabila itu berlaku, imun badan itulah yang akan bertindak menghapuskan dan membersihkan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, dan juga ini adalah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau kau sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, ini mungkin jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat agar tidak memilih pemimpin yang merosakkan negara dan menanam bibit kebencian sesama rakyat. Sebaliknya, memastikan kepimpinan negara diurus dengan amanah dan tata kelola baik. Beliau berkata, rakyat perlu memilih pemimpin yang sentiasa menjaga kepentingan rakyat dan tidak mengamalkan sikap mengaut keuntungan apabila mempunyai kuasa. Kita banyak mendengar tentang pemimpin yang mencuri sana-sini, mencuri sini, mencuri sana. Budaya sebegitu mesti dihentikan. Kita perlu tindakan yang tegas, kata Anwar. Kadang-kadang mereka sendiri pernah jadi pemimpin yang kaya, membolot projek besar tetapi tetap marah pada orang lain. Tidak boleh begitu. Mesti ada kesungguhan untuk membetulkan keadaan, kata Anwar lagi. Hadir, Anwar juga berkata dalam soal pertahanan dan keselamatan, kerajaan tidak boleh berkompromi dengan ketirisan, keborosan serta rasuah karena ia akan melemahkan negara walaupun perbelanjaan pertahanan mencecah berbilion ringgit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Guys, ini ialah Onikuma K2 Pro. Headphone yang paling mantap dalam pasaran. Cepat beli, ini sangat luar biasa. Tengok, bentuknya cantik, amat luar biasa, elegan, dan sesuai untuk orang yang main game. Kalau kamu suka berjalan-jalan dan perlu perhubungan segera, ini walkie-talkie Baofeng Baofeng BF 888S, luar biasa murah, berkualiti hebat, boleh digunakan 3 km, murah lagi tuh. Guys, ini ialah pad paling murah di pasaran. Owner pad X9E, murah, smooth, tengok, smooth saudara-saudara. Dan didatangkan pula dengan pad yang sekali. Kalau kau kaki game, kau layan music berhari-hari, ini aku rekomen dengan kamu semua. One Audio A70 Fusion. Bassnya hebat, tweeternya hebat, semua hebat. Murah lagi tuh. Beli cepat. Saudara, sudah banyak powerbank saya guna, tapi inilah powerbank paling mantul dan hebat. Powerbank Moxom P149, murah, berkualiti, tahan lama. Betul.
Kalau kau mau kemas bilik kau, headphone kau tidak berselerak, beli cepat. Ini Onikuma headphone stand. Murah, berkualiti, tahan, dan cantik lagi tuh. Biru ada, merah ada, macam-macam ada. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saya mulakan dengan satu pepatah politik Malaysia. Kabar angin di Malaysia, terutama berkait politik, selalunya jadi kabar yang benar. Kabar benar yang selalu dinyatakan selalunya jadi kabar yang tak benar. Betul, sudah banyak kali berita palsu, berita tak benar, berita kabar angin, betul-betul jadi kebenaran. Lihat sajalah dulu, ketika Azmin Ali dikatakan akan meninggalkan PKR, saya sendiri pun tak percaya, ramai orang tak percaya, bahkan ada penafian dibuat, bahkan itu dikata konon hanya kabar angin. Langkah Sheraton kononnya macam-macam lah. Tapi akhirnya kabar angin jadi kabar yang benar-benar berlaku. Memang bikin sakit hati. Siapa yang tak sakit hati dengan perbuatan durjana ahli-ahli politik yang jahat khianat. Dulu dia buat begini, dia kata tidak, tapi akhirnya betul-betul lah dia buat pula. Itulah kabar angin di Malaysia, terutama politik, betul-betul jadi. Tapi kali ini bukan tentang itu. Kali ini satu kabar angin menyatakan bahwa Ketua Bersatu Pahang mahu sertai PAS. Apa sudah jadi dengan Parti Bersatu pimpinan Muhyiddin ini? Kalau benar ini berlaku, memang Bersatu sudah tidak punya harapan lagi lah. Sudahlah, sudah dimalukan oleh PAS. Sudahlah diperketak-ketikkan oleh PAS. Sudahlah Muhyiddin pun tidak lagi diterima sebagai Perdana Menteri. Calon Perdana Menteri. Ini pula ada berita lagi yang tak elok. Berita itu menyiarkan kononnya Ketua Bersatu Pahang akan menyertai PAS. Tapi malangnya Ketua Bersatu Pahang yaitu Abdul Khalib Abdullah telah pun menafikan kabar angin itu. Itu saya kata tadi. Di Malaysia ini kabar angin boleh jadi kabar benar. Walaupun sudah dinafikan, tapi kita harap-haraplah perkara ini tidak berlaku lah kan. Kesian juga kepada Parti Bersatu kalau betul-betul Ketua Bersatu Pahang ini menyertai PAS dan meninggalkan Bersatu. Ini memang satu pukulan padu maut kepada Bersatu. Dan ada orang kata mungkin inilah balasan kepada Parti Bersatu yang telah mengkhianati Pakatan Harapan. Akhirnya kemanapun mereka tidak boleh pergi. Azmin Ali pun sudah tidak tahu nak buat apa-apa lagi. Sebelum itu izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi kuat dan seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Dan penyakit pula berakar di dalam tubuh badan kita lalu bersarang dan bertumbuh subur dalam tubuh badan kita apabila imun badan kita lemah dan bodoh. Tapi apabila kita ambil Transfer Factor for Life terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan bertindak seperti dokter dan askar dalam tubuh badan kita, membersihkan, menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ini adalah Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan hantar untuk masalah kesehatan Anda. Saudara, Abdul Khalib yang juga ahli parlimen Rompin berkata dakwaan itu sengaja ditimbulkan untuk mencetuskan persepsi tidak baik dan mahu merosakkan hubungan rapat antara Bersatu dan PAS Pahang. Menurutnya, kabar angin itu berpunca daripada ucapannya yang telah disalah petik, yang kemudiannya disensasikan. Dari situ mereka membuat andaian, saya nak tinggalkan Bersatu dan masuk PAS. Sedangkan nada saya gunakan hanyalah berseluruh katanya. Tidak ada isu saya nak tinggalkan parti.
Bersatu Pahang berada dalam keadaan aman dan damai, katanya lagi. Mengulas berkaitan hantaran dibuat akaun Facebook Pahangku Media yang merujuk kepada petikan ucapan Abdul Khalib ketika program ceramah sambutan ulang tahun 40 tahun PAS Rompin pada Jumaat lalu. Dalam hantaran itu, Abdul Khalid didakwa sedang mencari jalan selamat selepas Bersatu Pahang semakin lemah dan berdepan masalah kewangan, ketiadaan jentera dan sokongan akar umbi. Halaman itu turut menyiarkan petikan ucapan Abdul Khalid yang antaranya berkata, biasalah mesyuarat bersatu kadang-kadang begini, mesyuarat PAS pula macam ini. Tetapi tiada masalah Datuk, berpaling ke arah naib Presiden PAS Muhammad Amar Abdullah. Saya kalau susah sangat, saya masuk PAS, kata ucapan itu. Mengulas lanjut, Abdul Khalid berkata, PAS dan Bersatu kini sibuk mengatur strategi untuk menang di negeri itu pada PRU akan datang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.